A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehingga saat ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita pinjam jantung, memberi pinjam jantung dan mengizinkan kita masih lagi bernafas sehingga saat ini. Dengan limpah dan kurnianya, dengan izinnya, masih lagi kita boleh bernafas, masih lagi kita boleh mengerjakan ibadah puasa. Jadi sempena bulan Ramadan ini, saya nak kongsi sedikit berkaitan dengan gangguan makhluk halus pada bulan Ramadan. Sebenarnya saya pun tak berapa pandai sangat, cuma saya nak kongsi apa yang saya tahu. Sekiranya saya sekiranya saya silap ataupun ada hujah saya yang kurang tepat, boleh tegur saya, insya-Allah saya terima teguran. Jadi persoalannya kenapa berlakunya gangguan di bulan Ramadan? Jadi ini ada beberapa persoalan daripada pesakit saya. Ustaz, kenapa ada gangguan di bulan Ramadan? Sedangkan di bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya macam ni. Ada hadis Rasulullah yang sahih, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Yahya menerusi Abu Suhail Ibn Malik yang berbunyi, idza dakhala Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatil syayatin. Maknanya apa? Jika masuknya bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup segala pintu-pintu neraka dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau kita tengok daripada maksud hadis ini, maknanya syaitan yang dibelenggu itu maknanya tidak bebas untuk mengganggu manusia. Syaitan tidak bebas untuk mengganggu manusia, kerana di bulan Ramadan manusia kita ni diberi peluang untuk beribadah pada Allah, untuk upgrade kita punya ibadah pada Allah. Jadi itu yang syaitan yang mengganggu diikat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena faham syaitan apa yang dibelenggu. Jadi syaitan ni adalah berasal daripada jin. Berasal daripada jin. Dan syaitan juga terbagi kepada dua, iaitu syaitan yang daripada jin dan syaitan daripada manusia. Jadi syaitan yang dibelenggu ini adalah syaitan yang berasal daripada jin. Dan itu pun ada pendapat yang mengatakan syaitan ni bukan semua jin dibelenggu. Syaitan yang berasal daripada jin, maknanya jin, walaupun syaitan itu berasal daripada jin, bukan semua jin itu syaitan. Kena faham, syaitan itu berasal daripada jin. Jadi maknanya jin mana yang dipanggil syaitan? Ada setengah pendapat yang mengatakan syaitan yang dipanggil, jin yang dipanggil syaitan itu adalah jin-jin yang dipanggil bapa-bapa jin, ketua-ketua jin yang terlalu jahat, yang terlalu ganas. Ada pendapat yang mengatakan jin-jin yang ganas ini yang dibelenggu. Jin-jin yang biasa ni, yang dipanggil orang awam ni, macam kita manusia yang standard yang tak berapa power ni, dia tak dibelenggu. Jadi jin-jin inilah yang mengganggu manusia di bulan Ramadan. Contohnya jin sihir, jin asyik, jin saka. Ini mereka berpeluang untuk mengganggu manusia. Lebih-lebih lagi jin saka ataupun jin sihir yang dibelah oleh manusia. Sebab tu walaupun bulan Ramadan berlakunya gangguan daripada makhluk halus, sebab mereka tidak diikat. Ada juga manusia yang diganggu oleh jiwa dia sendiri, yang manusia yang berasal daripada syaitan. Maksudnya manusia itu syaitan. Manusia itu sendiri yang berperangai macam syaitan, bukan daripada jin. Jadi tak apa, sekarang kita berfokus pada soalan beberapa orang pesakit saya, kenapa ada gangguan di bulan Ramadan. Jadi jawapan dia disebabkan
di bulan Ramadan ini ada golongan-golongan jin yang mengganggu, yang bukan bertaraf syaitan, yang tidak dibelenggu, yang tidak diikat ataupun tidak dirantai. Jadi maknanya di bulan Ramadan ini tak ada syaitan, hanya ada jin saja yang membisikkan benda-benda yang tak baik. Jadi kita ambil kesempatan untuk upgrade ibadah kita pada Allah, upgrade benteng kita pada Allah, upgrade diri kita pada Allah. Sebenarnya untuk mendapatkan kesembuhan daripada gangguan-gangguan makhluk halus ini bukan bergantung sepenuhnya pada pesakit. Dia 30% bergantung sepenuhnya pada perawat, bukan sepenuhnya bergantung pada perawat. Dia bergantung pada pesakit itu sendiri. Lebih kurang dalam 70% bergantung pada pesakit itu sendiri, 30% bergantung pada ustaz yang merawat ataupun perawat Islam. Jadi yang lain tu yang sepenuhnya kita bertawakal kepada Allah. Sebab kadang-kadang ada pesakit yang mengharapkan sepenuhnya kesembuhan daripada ustaz. Hanya ustaz, tolong saya macam mana keluarkan jin, macam mana nak binting diri. Jadi sebenarnya binting diri kita ni adalah berpunca daripada diri kita sendiri. Bila kita takarub pada Allah, bila kita dekat pada Allah, kita selalu berdoa pada Allah, jaga solat, jaga aurat, jaga adab dalam Islam, insya-Allah. Kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Jadi cara macam mana cara nak hindarkan diri daripada gangguan-gangguan? Mungkin ada sedikit gangguan walaupun kita dah sembahyang kan. Ada yang cakap saya dah zikir ustaz, saya dah solat. Mungkin Allah nak uji kita. Mungkin binting kita kuat, ibadah kita dah kuat, tapi Allah nak uji kita setakat mana kesabaran kita. Jadi setakat ini itu saja yang saya nak kongsikan. Itu kenapa ada gangguan, sebab ada jin-jin ataupun golongan jin-jin yang tidak diikat. Bukan jin-jin yang bukan jin-jin yang bergelar syaitan. Jadi sebab itu berlaku gangguan di bulan Ramadan. Jadi marilah kita sama-sama tingkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua terpelihara daripada gangguan-gangguan makhluk halus, makhluk gaib. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita, terima amal ibadat kita. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Insya-Allah. Jaga solat, rajin baca Al-Quran, jaga aurat, jaga adab dalam Islam, insya-Allah. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng, dan kalau boleh perbanyakkan share. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat pada kita semua, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.